أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi tammin bil khair ya arhamar rahimin. Bismillahi ma syaa Allah la yasuku khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a ila Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah Pak, sebelum kita mulakan lebih panjang lagi, marilah sama-sama kita mulakan majlis kita dengan membaca Ummul Kitab. Innan Nabiyil Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين إن شاء الله. آمين آمين يا رب العالمين. InsyaAllah hari ini kuliah maghrib kita InsyaAllah dianjurkan oleh surau, dan InsyaAllah kita akan bicara tentang satu tajuk, iaitu tajuk dia fitnah, bahayanya fitnah. InsyaAllah kita akan bicara bahayanya fitnah. Moga-moga bermanfaat. Moga-moga kita ni peroleh oleh Allah Subhanahu wa taala kan nikmat. Perolehkan rasa Allah Taala, perolehkan rasa rasa cinta. Moga-moga dengan asbab kita belajar tentang fitnah dulu ni, fitnah ni kita tak akan fitnah kawan-kawan kita, sayang semua kawan-kawan kita. Kita nak masuk semua dalam syurga Allah kelak satu hari nanti. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan bab fitnah ini daripada kitab Tanbihul Ghafilin. Pembicaraan bab fitnah ini daripada kitab Tanbihul Ghafilin. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni kita nak bicara tentang bab fitnah. Bab fitnah yang mana hari ni mereka merasakan fitnah ni biasa je. Fitnah ni orang kata biasa je. Dia lahir daripada sebab apa? Lahir daripada rasa dengki. Lahir daripada perasaan benci dengan seseorang, tak puas hati. Dia ni tak boleh tengok orang tu lebih daripada dia tak puas hati. Dia lahir daripada perasaan tak puas hati. Tu yang jadi merebak tu. Tu yang jadi merebak, tu yang jadi masalah, tu yang jadi punca segala masalah yang tak diingini tu tuan-tuan dan dirahmati oleh
Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Moga manfaat pada kita hari ni. InsyaAllah saya minta semua sahabat-sahabat sekalian tolong share dulu kuliah kita malam ni. Tolong share dulu. Moga bermanfaat. Moga kita mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Abu Laik As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata ni Abu Laik As-Samarqandi meriwayatkan pada dia dengan sanadnya daripada Huzaifah radhiyallahu an, dia kata saya telah mendengar kata Huzaifah radhiyallahu an. Huzaifah sebut, saya ni telah dengar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi sebut? La yadkhulul jannah qatatun. Nabi sebut la yadkhulul jannah qatatun. La yadkhulul jannah qatatun. Tidak akan masuk syurga, yakni tukang fitnah ataupun mengadu-ngadu. Orang yang tukang fitnah, orang yang tukang mengadu-ngadu, mereka-reka cerita, menabur fitnah, tidak akan masuk dalam syurga tukang fitnah yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Laik As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sabda apa dia? Hal tadruna man sirrarukum? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala sirrarukum zu wajhaina alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa huwa la biwajhin. Apakah kamu tahu siapakah sejahat-jahat kamu? Jawab sahabat, Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sejahat-jahat kamu ialah orang yang bermuka dua, yang menghadap kepada ini dengan yang menghadap kepada ini dengan wajah dan datang ke sana dengan wajah yang lain. Kalau kita bahasa dia, dinamakan dia sebagai talam dua muka. Bahasa kita lah. Dalam kata Abu Laik As-Samarqandi sebut apa dia? Satu hari diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, Nabi tanya para sahabat. Nabi tanya para sahabat Nabi tanya apa dia? Apakah kamu tahu siapakah sejahat-jahat kamu? Jawab sahabat, Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Allah dan Nabi je lebih tahu. Kami ni tak tahu apa. Dan kami tak tahu siapa yang jahat tu. Bahasa kita lah tuan-tuan. Kemudian diceritakan lagi. Lalu Nabi SAW menjawab, sejahat-jahat kamu ialah orang yang bermuka dua. Ayat ni orang kata talam dua muka. Mai depan kita ni sembang ni Allah manis. Sembang depan kita ni Allah pijak semut tak mati. Bahasa dia tuan-tuan. Ayat ni apa dia? Kita buat ni, buat orang kata pijak semut tak mati. Maksud dia apa dia? Depan kita ni sembang molek. Depan kita sembang bagus. Depan kita ni sembang ni Allah manis sungguh. Belakang orang dia mencerita-cerita pula. Dia buat cerita pula. Dia fitnah pula yang bukan-bukan. Dia pergi jumpa kawan tu, dia kata, tadi baru balik sembang dengan kawan tu tadi. Oi, kawan tu dia buruk hang punya banyak. Dia menambah-nambahkan cerita supaya cerita tu jadi sedap.
Supaya menjadi orang kata, supaya menjadi orang tu benci pada orang tu tuan-tuan. Ni kita minta simpang tuan-tuan, jangan ada dalam diri kita. Nah, sifat adu domba ni jangan ada dalam diri kita. Tak bahagia pun. Nah, orang yang ada sifat adu domba ni dia takkan bahaya. Orang yang ada sifat fitnah ni tuan-tuan, dia mudah dapat sakit jiwa. Sebab apa? Sampai satu masa dia tak ada siapa nak fitnah, dia mula dah. Dia mula mai sakit jiwa. Tambah pula fitnah yang dia buat tu, mula-mula orang percaya, lepas tu orang dapat kebenaran, orang pakat duk pulau dia dah. Orang pakat duk buruk dia dah. Orang pakat duk benci dia. Lagi dia sakan tuan-tuan sakit jiwa. Nah, jadi kita kena minta simpang lah. Minta simpang. Supaya kita bahagia di akhirat kelak. Supaya kita bahagia di padang mahsyar. Supaya kita ni selamat daripada azab kubur. Selamat daripada segala benda yang tak diingini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita buat tuan-tuan, buat amal ibadat sebelum terlambat. Buat amal ibadat sebelum terlambat. Nah, Allah Taala bagi kat kita. Kena jaga-jaga. Kemudian lalu, Nabi cerita dah. Abu Lai As-Samarqandi pun meriwayat dengan sanadnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dalam satu hadis baginda Nabi SAW, Nabi berjalan melalui 2 kubur yang baru ditanam, yakni baru selesai simpan. Nabi berjalan di satu kawasan, di tanah perkuburan yang baru selesai disimpan jenazah. Baru disemadikan jenazah, baru sangat. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kedua kubur ini sedang diseksa dan tidak diseksa kerana dosa besar. Dan Nabi sebut, Nabi tengah lalu tu, Nabi habaq kepada sahabat. Ni dalam kubur ni orang dia kena tengah azab. Dia kena tengah dapat seksa. Sebab apa? Sebab dia melakukan kerana dosa besar. Dia buat dosa besar. Adapun yang satu, maka tidak bersih jika membersihkan dari kencingnya. Dan yang kedua, selalu berjalan dan membangkitkan fitnah, adu-adu ataupun mengadu domba. Tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah, Nabi sebut satu hari Nabi jalan di satu kubur, yang kubur ni baru selesai disemadikan jenazah. Lalu Nabi bagi tahu, ada 2 kubur di situ. Nabi bagi tahu, kubur ni orang dia kena azab sebab orang ni kencing. Orang ni kencing. Dia tidak membersihkan kencing dia. Ni Nabi sebut. Dan yang kedua pula Nabi sebut, kubur yang kedua pula, kubur orang yang kedua ni selalu berjalan membangkitkan fitnah, mengadu-ngadu domba. Yang ni apa dia? Dia berjalan sambil duk buka cerita. Padahal cerita tu sunyi dah. Padahal cerita tu orang tak ambil tahu dah. Padahal cerita tu orang tak mau hirau dah. Orang tak mau bangkitkan dah. Mai dia ni pula duk tambah cerita, bangkitkan kisah-kisah dulu. Nak bagi apa dia? Nak bagi orang benci, nak bagi orang meluat, nak bagi orang sakit hati, nak bagi orang benci, tak mau kawan dengan dia. Ini sifat-sifat yang dikeji. Dikeji. Kemudian Nabi SAW mengambil dahan pohon. Dahan pohon yang hijau, lalu dibelah 2 dan menancapkan di atas kubur masing-masing. 1. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapakah engkau berbuat itu?" Jawabnya, "Semoga Allah meringankan keduanya selama mana dahan ini belum kering." Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa hang ambil pokok ni, hang tanam dekat kubur kawan ni?" Lalu kata Nabi SAW, semoga Allah meringankan keduanya selama dahan ini belum kering. Yang ni apa dia? Nabi letak pokok ni, tujuan dia sebab apa? Sebab nak ambil keberkatan. Sebab setiap yang Allah ciptakan di atas dunia ni tuan-tuan, baik manusia, baik binatang, baik tumbuh-tumbuhan, semua yang ada atas dunia ni Allah Ta'ala ciptakan. Allah Ta'ala ciptakan apa dia? Hak ibadat pada Allah lebih banyak ni para malaikat. Tumbuh-tumbuhan. Ikan-ikan di laut, haiwan-haiwan tu sentiasa beristighfar pada Allah, sentiasa minta ampun dengan Allah, sentiasa bertasbih pada Allah pagi, petang, siang, malam. Sebab nak keberkatan, nak kebaikan daripada dia, dia tanam pokok di atas kubur kawan tu. Tujuan dia nak meringankan azab kubur. Dengan asbab kawan tu berzikrullah, ringanlah azab si fulan yang ada dalam kubur. Nak abang apa dia?
Nah, dalam kubur pun Allah Ta'ala tunjuk dah azab bagi orang yang buat fitnah, bagi orang yang tak kencing bersih. Nah, orang tak kencing bersih ni Allah Ta'ala tunjuk dah fitnah, Allah Ta'ala tunjuk azab dalam alam kubur dah. Tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kena jaga, tuan-tuan. Dalam kubur pun Allah Ta'ala tunjuk, di padang mahsyar lebih-lebih lagi. Nah, itu jadi kita kena berjaga-jaga, kena buat amalan, kena buat kebajikan sebelum terlambat. Buat kebajikan sebelum terlambat. Allah Ta'ala masih beri peluang pada kita. Allah bagi peluang pada kita. Allah Ta'ala nak kita ni bertaubat. Ni hari ni Allah tunjuk kepada kita tentang apa dia. Nah, Ramadan nak hampir dah. Nah, Ramadan nak menjelma tak lama dah. Ramadan tak lama dah nak habis. 4 hari, 5 hari lagi kita nak masuk Ramadan dah. Jadi, apa nak ditanya? Persiapan kita. Allahumma salli. Nah, persiapan kita nak jumpa Ramadan ni bagaimana? Persiapan kita nak jumpa Ramadan. Nah, raikan Ramadan dengan sungguh-sungguh. Tinggalkan fitnah adu domba. Nah, mungkin asbab Allah Ta'ala bagi kita berpuasa dalam PKP ni, tuan-tuan. Perintah kawalan ni, tuan-tuan. Pada sebab apa? Antaranya Allah Ta'ala nak memelihara kita. Sebab manusia ni, tuan-tuan, kita ni, tuan-tuan, banyak buat dosa menggunakan mata. Banyak buat dosa gunakan mulut. Banyak buat dosa menggunakan telinga. Dengar benda-benda maksiat. Dengar benda-benda yang, mak orang kata, benda-benda yang tak diingini. Benda-benda yang Allah Ta'ala murka. Tuan dan dirahmati oleh Allah. Dengar maksiat adu domba kawan ni. Nah, dengar fitnah orang. Ni Allah Ta'ala bagi kita, pelihara kita berpuasa dalam keadaan PKP sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak kemungkinan Ramadan tahun ni penuh makna daripada awal Ramadan sampailah habis Ramadan. Nak kata apa dia? Biar Ramadan kali ini penuh makna dalam hidup kita. Kita rasa seronok berpuasa. Mata kita terjaga. Telinga kita terelak daripada fitnah adu domba. Mulut kita terelak daripada mencerita keburukan orang. Ni kena jaga ni. Nah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kena pakat-pakat jaga-jagalah, tuan-tuan. Jangan buat benda-benda pelik nah. Jangan duk adu-adu domba cerita-cerita buruk orang ni. Kemudian nah, ni diceritakan lagi, ulama menceritakan lagi ni. Nah. Maka wajib atas orang yang mengfitnah supaya segera bertaubat, sebab amalan mengfitnah itu suatu kehinaan di dunia dan seksa di dalam alam kubur dan neraka di hari kiamat. Tetapi apabila dia bertaubat sebelum mati, maka insya-Allah Allah akan menerima dia. Nah, ni. Nah, kata pengarang kitab ni, nah, kitab ni sebut apa dia? Kata pengarang kita ni dia sebut pada kita, maka wajib atas orang yang mengfitnah itu supaya segera bertaubat. Nah, wajib atas orang yang fitnah tu segera bertaubat dan minta maaf. Nah, segera bertaubat dan minta maaf pada orang. Hak kita buat salah dengan dia. Hak kita buat dosa dengan dia, tuan-tuan, minta maaf dengan dia. Minta maaf. Nah, duk adu domba dia, duk buat cerita, duk aib dia ni, minta maaf. Sesungguhnya, sebab apa? Sebab amalan mengfitnah itu suatu kehinaan di dunia dan seksanya di dalam alam kubur. Orang yang duk adu domba, orang yang duk buat fitnah ni, tuan-tuan, di atas dunia, dia ni orang yang hina. Dia tak ada kerja buat apa dah. Kerja fitnah orang. Nah, semayang. Orang kata dia ni mengaji, tapi buat fitnah pada orang. Allahu Akbar, minta simpanglah, tuan-tuan. Nah, perangai kehinaan ni kita kena buat. Nah, dan kita dapat siksaan di dalam alam kubur dan neraka di hari kiamat. Nah, kalau kita tak taubat, kita dah buat fitnah orang, kita tak minta maaf, dan tempatnya mana? Neraka. Tetapi apabila dia bertaubat sebelum mati, maka insya-Allah, kata pengarang kita ni, Allah akan menerimanya, tuan-tuan. Sebelum tertutup pintu taubat, sebelum nyawa kita sampai di ghalghara, insya-Allah kita bertaubat akan diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, kita bertaubat, insya-Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sentiasa menerima taubat kita. Taubat, tuan-tuan, kepada Allah. Istighfar, semayang, taubat. Buat amal-amal kebajikan, buat amal-amal soleh yang lain.
Supaya apa dia? Supaya kita ni mendapat keampunan, mendapat kerahmatan, mendapat keredaan daripada Allah. Nak masuk syurga ni reda daripada Allah. Nak dapat reda daripada Allah di dunia ni kena banyak buat amal ibadah. Allah balas dengan kebaikan. Bila kita banyak buat amal ibadat, Allah balaskan kita dengan kebaikan. Sebab apa? Orang-orang yang soleh, orang-orang yang Allah Ta'ala beri taufik je, dia mampu nak buat amal ibadat. Apa maksud taufik? Taufik ni bermaksud kemampuan untuk kita melakukan amal soleh. Kemampuan untuk kita melakukan amal soleh. Nak buat satu-satu amalan, satu-satu pekerjaan amal ibadat, dia kena kena ada kemampuan. Kena ada kemampuan. Nak bangun salat malam pun dia kena kemampuan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, kena minta pada Allah bagi Allah Ta'ala berikan kemampuan kita untuk bangun salat malam, untuk bangun beristighfar, untuk bangun bermujahadah pada Allah. Minta maaf pada orang jikalau kita melakukan dosa dengan orang. Jikalau kita buat dosa dengan makhluk, minta maaf. Minta maaf dengan dosa makhluk. Jumpa orang, minta maaf. Tulis WhatsApp, tulis mesej di WhatsApp. Jikalau saya ni ada salah silap, mohon kemaafan. Mohon kemaafan. Minta supaya Allah, supaya manusia maafkan kita. InsyaAllah pasti kita akan dapat syurga daripada Allah. Hebat lagu mana pun kita, kalau kita nak buat fitnah orang, kita nak mencerita buruk orang, takkan bahagia sampai bila-bila. Orang yang macam ni, dia takkan bahagia sampai bila-bila. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Hasan berkata, Nabi SAW bersabda, sejahat-jahat manusia ialah yang bermuka dua. Mendatangi ini dengan satu wajah dan yang ini dengan satu wajah. Dan siapa yang mempunyai dua lidah di dunia, maka Allah akan memberinya dua lidah daripada api neraka. Nak kata apa dia? Dua lidah ni apa dia? Maksud dia bercabang. Dia tambah cerita. Itulah kita saya tahu. Kata apa dia? Dia mempunyai dua wajah. Mai kawan ni dia sembang macam ni. Mai depan kawan hak dia fitnah tu, dia buat manis sungguh sembang. Allahu akbar. Perangai-perangai ni perangai tak senonoh. Bahasa dipanggil jenis muka, jenis talam dua muka ni, kena jaga-jaga tuan-tuan orang lagu ni. Orang lagu ni kena jaga-jaga. Jangan duk cerita buruk kita. Jangan duk cerita keaiban kita dengan orang. Sebab apa? Manusia ni tuan-tuan, dia bukan mampu. Kebanyakan kita ni tak mampu nak jaga keaiban orang. Tak mampu nak jaga keaiban orang. Tuan-tuan kalau nak cerita pun kena tengok-tengok juga. Kalau main duk kawan kita duk main sembang dengan kita yang tak pernah buka cerita buruk orang, bila kita tanya kawan tu macam mana, dia tak cerita, dia kata biar pilih kat dia. Nak kata apa, dia tak pernah ambil tahu hal tu. Orang ni hebat tuan-tuan. Tapi kalau main kat kita duk sembang tentang keburukan orang, kawan ni macam ni, kawan ni macam ni, kawan tu macam ni, dua macam ni orang yang jenis macam ni tuan-tuan kena jaga-jaga. Jangan duk cerita. Jangan duk cerita aib-aib kita. Jangan duk ceritalah kisah silam kita. Sebab apa? Boleh menimbul fitnah pula. Dia ni akan buat jalan cerita fitnah supaya kita ni supaya kita apa dia? Supaya kita ni mendapat benci daripada orang. Orang meluat kepada kita, orang benci pada kita. Jadi orang kata apa dia? Bila kita buat gitu, dia nak bagi orang timbul benci kawan tu lah. Sebab antara jadi jenis. Sebab apa? Sebab dia sebab dalam hati dia tak boleh terima keredaan daripada Allah. Walaupun orang tak nampak, tapi kita tahu. Kalau dia duk buat fitnah dengan orang, duk habaq kawan tu duk makan duit ni, duk makan duit makan macam tuan-tuan. Dia tak tahu jalan cerita sebenar. Dia tak tahu jalan cerita sebenar, dia duk cerita pada orang. Takut tuan-tuan, takut kita ni termasuk dalam dalam orang yang memfitnah, mengadu domba pada orang. Na'udzubillah min dzalik. Kita minta simpanglah tuan-tuan, perangai macam ni perangai tak bagus. Dan kalau ada juga na'udzubillah minta simpang. Sebab apa? Perangainya seolah-olah kita ni ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah tuan-tuan. Sekarang ni masih kesempatan untuk kita mohon maaf. Kita sekarang ni kena mohon maaf daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena mohon maaf. Minta pada Allah supaya Allah ampunkan kita. Supaya Allah ampunkan kita, Allah redha kita. Tuan-tuan, bila Allah redha kita, tuan-tuan, kita nak buat apa pun kita senang. Bila Allah redha kita ni tuan-tuan, kita semua letak urusan dengan Allah. Bila Allah redha kita ni tuan-tuan, seronok je hati kita tenang. Bila Allah redha kita ni tuan-tuan, apa dia? Kita tak gaduh nak cari masalah dengan orang. Tu orang yang Allah Ta'ala sentiasa, orang yang soleh,
yakni orang yang sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, moga Allah Taala terima amal ibadat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah. Nah, tu hidup kita ni atas dunia jangan jadi talam dua muka. Tuan-tuan, kalau ada cerita keburukan orang, tuan-tuan simpan. Kalau orang duk cerita buruk juga tuan-tuan, tuan-tuan kena bertabayun. Nah, termasuk saya lah kena bertabayun. Pergi dengar dulu, tanya dia macam mana ni, aku dengar hang kena fitnah macam ni betul ke tidak? Dengar penjelasan dia, jangan dengar pada orang lain. Sebab orang ni tuan-tuan, bila dia tambah cerita ni sedap. Orang bila dia tambah cerita sedap. Nah, kita tengok orang aksiden. Nah, ni beratok panjang ni, jam. Sebab apa depan tu ada aksiden. Kita pun dah tu kita tanya depan orang depan sebab aksiden tu. Oh, aksiden dia dah teruk. Tanya pula orang yang kedua, teruk, putih kepala. Tanya pula orang yang ketiga, teruk, hancur terus. Sampai giliran kita tengok kawan tu, kita pun turun berhenti tanya, siapa yang aksiden tu, dia kata. Saya, dia kata. Kawan ni pun jadi confused dah. Kawan tu tadi kata hancur, kawan ni kata tadi putih kepala. Ni duk ada relax, nak kata apa dia? Itu fitnah, dia boleh tambah cerita ni menjadi sedap. Menambah cerita tu bagi jadi sedap. Nah, kena tambah, dia pun tambah cerita ni, kira dia buat tambah sos, tambah ajinomoto, tambah apa ni, sedap lah kau tuan-tuan. Jadi kita kena minta simpang. Kita minta supaya Allah pelihara kita daripada segala musibah. Kita minta daripada Allah supaya Allah Ta'ala selamatkan kita daripada azab kubur, azab daripada api neraka, azab daripada padang mahsyar tuan-tuan. Kita kena minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Allah akan perkenankan permintaan kita. Nah, kita akan insya-Allah kita selalu minta munajat kepada Allah, jangan pernah tinggal minta ampun pada Allah, minta maaf. Pasti Allah Taala akan berikan syurga kepada kita. Nah, pasti Allah Taala berikan syurga kepada kita. Orang yang sentiasa bertaubat, sentiasa beristighfar, sentiasa memohonkan keampunan kepada Allah, insya-Allah dia pasti mendapat keampunan, dia pasti mendapat keredaan daripada Allah, ketenangan hati. Nah, kita ada masalah apa? Mengadu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengadu dengan Allah. Mengadu dengan Allah. Jangan mengadu dengan manusia. Nah, jangan kongsi dengan manusia. Nah, jangan kongsi manusia. Sebab apa? Manusia ni dia tambah cerita sedap. Manusia nak bagi kita kecil hati sedap. Nah, manusia nak menzalimi kita ni sangat mudah. Tu kita kena jaga-jaga. Nah, kita kena jaga-jaga, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga-jaga tuan-tuan. Nah, tuan kata Nabi sebut ada jenis muka, jenis talam dua muka. Tu kita kena jaga-jaga supaya kita ni sentiasa apa dia? Supaya kita ni sentiasa diredai daripada Allah. Nah, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa dia? Kita ni cukup-cukuplah kita fitnah orang, kita buat celaan pada orang. Nah, kita cukup-cukuplah. Cukup-cukuplah kita buat naya orang, buat zalim orang. Hidup atas dunia ni tuan-tuan, banyak mohon maaf dengan orang. Banyak mohon maaf kepada orang. Hadirin dan hadirat, insya-Allah moga-moga kita mendapat manfaat, moga-moga kita mendapat keredaan daripada Allah. Moga-moga kita ni dikurniakan keampunan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Allah Taala ni Maha pengampun. Allah Taala terima kita. Walaupun dulu kita ahli maksiat teruk, dulu kita ni kaki zina contoh, ataupun kita jenis kaki minum arak teruk dulu, tapi dengan sebab kita kembali kepada Allah, taubat dengan taubatan nasuha, taubat kepada Allah dengan tak kembali lagi melakukan perbuatan tersebut, Allah Taala pasti terima tuan-tuan. Buat tuan-tuan, taubat jangan pernah tinggal. Istighfar, semayang taubat, semayang sunat-sunat, mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam doa kita jangan pernah tinggal satu kalimah ni tuan-tuan. Tuan-tuan nak Allah Taala kabulkan permintaan kita, tuan-tuan nak Allah Taala memudahkan urusan kita, tuan-tuan letak dalam doa tuan-tuan apa dia? Ya Allah, aku ni hamba yang banyak dosa denganmu ya Allah. Ya Allah, disebabkan dosa ni ya Allah, aku jauh denganmu ya Allah, maka rapatkanlah aku denganmu ya Allah. Minta sebab apa? Dengan sebab dosa ni tuan-tuan, kita jauh dengan Allah. Payah nak bersyukur, payah nak bahagia, payah mendapat kebahagiaan. Payah dapat kebahagiaan. Sebab apa? Sebab saya teringat satu kalam daripada seorang syekh, dia sebut, kita ni kena cari 3 kunci kebahagiaan. Tuan-tuan kena tengok dalam hati tuan-tuan, dalam diri tuan-tuan, ada tak 3 kunci kebahagiaan ni? Kalau ada, insya-Allah.
Apa dia yang pertama? Yang pertama, kunci kebahagiaan yang pertama, iaitu sabar dengan ketentuan daripada Allah. Nah, redha dengan ketentuan Allah. Allah bagi macam mana dia sabar? Ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakni apa dia? Syukur. Syukur. Sentiasa bersyukur. Apa Allah Ta'ala bagi, rezeki dia macam mana, apa yang Allah Ta'ala bagi, dia bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga, tanda orang yang kunci, tanda orang bahagia, tanda dia ada kunci 3 bahagia ni apa dia? Yakni yang ketiga, apabila dia ni merasa diri dia penuh dosa, dia akan meminta ampun kepada Allah. Ini orang-orang yang soleh, tuan-tuan. Nah, bila dapat ujian dia redha. Bila dia dapat rezeki dia bersyukur. Dan dia duduk dalam keadaan sentiasa merasakan diri dia berdosa. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuba tengok dalam diri kita ni ada tak 3 kunci kebahagiaan ni, tuan-tuan? Tak ada, cari, tuan-tuan. Mohon kemaafan, mohon ampun dengan Allah. Kemudian cari makhluk yang kita buat fitnah dia. Kita cari, kita dok buat adu domba. Kita dok dengar cerita dia, kita dok buat fitnah pada dia. Cari dia minta maaf pula, insya-Allah pasti jumpa. Nah, kita nak buat kemudahan yang baik, kita nak buat kebajikan yang baik, kita nak minta maaf pada orang ni, pasti akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pakat-pakat jaga-jaga. Nah, kita pakat-pakat buat amal ibadat. Supaya apa dia? Supaya Allah meredai kita. Supaya kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah hadirin dan hadirat, cukup sekadar tu saja. Yang baik tu daripada Allah, yang buruk tu daripada kelemahan saya sendiri. Ada rezeki kita jumpa lagi lain masa lain hari, kita doakan. Dan alhamdulillah hari ni kita tengok satu orang kata prestasi yang baik hari ni, alhamdulillah. Makin menurun kita punya kes COVID. Hari ni tinggal 36 kes je. Moga kita doakan sebelum Ramadan datang kes ni akan diangkat oleh Allah. Penyakit ni akan diangkat oleh Allah, akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum tetamunya datang, iaitu Ramadan al-Mubarak. InsyaAllah moga-moga manfaat pada kita semua. Wallahu alam. Yang baik tu daripada Allah, yang buruk tu daripada kelemahan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rahman ya Rahim ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.